Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu isu hangat hari ini, seperti yang kita sudah sedia maklum, seperti yang kita sudah tahu, Khairy Jamaluddin yang dipecat ataupun ditendang keluar daripada UMNO menjadi satu isu yang hangat. Persoalan seterusnya adalah apa gerakan ataupun apa tindakan Khairy Jamaluddin? Adakah KJ akan menubuhkan parti baru? Satu artikel daripada harapandaily.com. KJ buatlah parti baju Melayu. Artikel daripada Harapan Daily bertarik 30 Mac. Pengarah komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam secara berseloroh mencadangkan bekas ketua pemuda parti itu, Khairy Jamaluddin Abu Bakar, supaya menubuhkan parti baru dikenali sebagai Baju Melayu. Beliau berkata, sekiranya Khairy mahu kembali ke pangkuan UMNO, buatlah cara seperti mahu masuk ke parti itu semula. Belajarlah pertahankan parti, bukan belajar untuk memusnahkan parti kita ini dengan membantu musuh parti. Persoalannya di sini, sebelum kita meneruskan di dalam artikel ini, adakah Khairy Jamaluddin sebenarnya masih ada hati untuk menyertai UMNO semula? Kalau begitu, adakah Zahid Hamidi sebagai Presiden Bersatu, Presiden UMNO, akan menerima semula KJ? Dan persoalannya, menurut artikel ini, bukan belajar untuk memusnahkan parti kita dengan membantu musuh parti. Adakah KJ di sini ingin menyertai PN? Persoalannya, tetapi kalau rasa tak nak bersama dengan UMNO, balik, move on. Buatlah parti baru. Kalau tak pun buat parti Baju Melayu, kancing suasa, ajak Syed Saddiq sekali, katanya sambil ketawa dalam video dimuat naik di Facebooknya. Adakah ini juga boleh menjadi kenyataan KJ dan ahli parlimen Muar Syed Saddiq untuk menubuhkan parti baru? Selepas menjadi penyampai radio di sebuah syarikat radio tempatan, Khairy atau lebih dikenali sebagai KJ kini menjadi model untuk sebuah produk minuman tempatan. Malah bekas Menteri Kesehatan berusia 48 tahun itu juga dilihat menjadi model baju Melayu untuk sebuah syarikat pengeluar pakaian raya terkemuka, sehingga menarik perhatian ramai warga maya di media sosial. Sebelum ini, KJ dalam podcast Keluar Sekejap bersama Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution membangkitkan persoalan UMNO yang disifatkannya sebagai liability dalam kerajaan perpaduan. Khairy melabelkan UMNO sebagai biawak hidup dalam kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Meskipun tidak menyebut nama secara khusus, Ahmad Zahid menyifatkan bekas pemimpin UMNO itulah sebenarnya biawak hidup. Saya ingin mengatakan orang yang mengatakan orang lain sebagai biawak hidup, itu dia sendirilah adalah biawak hidup. Tanya diri sendiri sebelum menuding jari kepada pihak lain, ujar Zahid. Rupanya, Presiden UMNO sendiri menggelar KJ sebagai biawak hidup. Apa komentar Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah kenyataan daripada KJ ini sedikit sebanyak akan memusnahkan harapan kerajaan perpaduan? Sekiranya apa yang dinyatakan KJ menyifatkan UMNO adalah biawak hidup dalam kerajaan Perdana Menteri. Semua ini menjadi persoalan. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi bersama admin dengan satu lagi isu hangat hari ini. Sudah pasti rasuah berleluasa di mana-mana. Kita dapat melihat SPRM semakin giat, semakin agresif melakukan kerjaan mereka. Penangkapan, penahanan, sindiket tumpas, jerung besar ditangkap, ikan bilis ditangkap, dan banyak lagi. Namun saudara-saudara, ini satu lagi isu hangat. Bagi saya ini satu lagi penangkapan jerung besar yang pasti mengejutkan ramai, terutamanya kepimpinan politik. Ini melibatkan kerugian sehingga RM 2 bilion. Ini pasti satu
keputusan yang mendukacitakan kerajaan bagi saya. Namun kita dapat lihat perlahan demi perlahan SPRM menumpaskan sindiket, menangkap Jerung dan banyak lagi. Saudara-saudara yang amat dihormati, satu artikel saya ambil daripada Syahabuddin Husin. Dahsyat betul 34 penguat kuasa kastam di KLIA. Dahsyat betul 34 penguat kuasa kastam di KLIA lindungi penyeludupan sehingga negara kerugian RM 2 bilion ditahan SPRM. Perkongsian daripada Syahabuddin pada 29 Mac 2024. SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota jabatan kastam di Raja Malaysia di kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang mencecah RM 2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zambaki berkata, setakat ini seramai 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Beliau berkata, anggota dan pegawai penguat kuasa berusia 30 hingga 50 ditahan selepas dipercayai menerima wang rasuah lebih RM 4,7 juta daripada sindiket rasuah lebih RM 4,7 juta daripada sindiket bagi memudahkan kegiatan penyeludupan tembakau kunyah, rokok, arak, produk kesihatan dan alat ganti kenderaan. Ops Samba 2.0 penting kerana kita bongkar kegiatan rasuah libatkan agensi penguat kuasa yang libatkan kebolosan dan ketirisan. Perkara ini dijangka berlaku begitu lama. Ia dikesan sejak 2017 baru-baru ini sehingga baru-baru ini. Kerugian kerajaan Malaysia untuk tempoh 3 tahun kerana sindiket ini adalah RM 1,5 bilion hingga RM 2 bilion, iaitu kutipan cukai tiris, katanya dalam sidang media. Ops Samba 2.0 merupakan operasi diketuai SPRM bersama LHDN dan BNM, Bank Negara Malaysia, bagi memerangi aktiviti rasuah pegawai agensi penguatkuasaan yang melindungi aktiviti penyeludupan sejak 2017 sehingga kini. Azam berkata SPRM telah merampas telefon bimbit, komputer riba serta 8 kenderaan mewah milik sindiket terbabit bagi membantu siasatan. Beliau berkata sejumlah 232 akaun bank milik syarikat dan individu ditahan termasuk akaun keldai berjumlah lebih RM17 juta telah dibekukan bagi membantu siasatan. Transaksi rasuah dikesan babitkan 34 penjawat awam ini adalah penyaluran, yaitu masuk akaun pribadi menggunakan keldai akaun. Katanya, menambah proses analisis akaun akan dibuat LHDN, BNM dan SPRM. Ditanya modus operandi sindiket ini, beliau berkata, sindiket itu menggunakan perkhidmatan forwarding agent sebagai orang tengah bagi pembayaran rasuah kepada penguatkuasa yang bertugas dalam pemeriksaan dan pencegahan. Tonton jawaban bagi saya ini pasti satu lagi, sindiket ataupun aktiviti rasuah yang berjaya ditumpaskan oleh SPRM dan ketirisan ini pasti mengejutkan ramai. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.